Dan saya dah bersama dengan Bani Israel. Saya tahu 50 waktu ni memang susah umat kau akan buat. Pergilah minta ringankan. Dan baginda pergi lagi. Ya, sampai berapa kali itu tuan-tuan, daripada 50 sampai 5, menunjukkan bagaimana hormatnya Rasulullah kepada Nabi Musa, hormat orang muda kepada orang tua. Jadi salah satu di antara pengajaran kita dalam PAS pun, kita kena hormat orang tua. Jangan dah tua sikit je dah terus kita tak pakai dah, nyanyuk dah ustaz ni, kita ambil ustaz baru. Ustaz tu nyanyuk lagi dah, kata nyanyuk. Pasal apa? Pasal segi politik dia nak ambil alih tempat ustaz tu. Jadi saya fikir itu tak betul tuan-tuan. Orang lain 70 tahun jadi presiden, Khomeini 10 tahun, tua dah. Kita ni tak boleh begitu tuan-tuan. Kita kena belajar adab dalam perjuangan. Jadi kalau tidak, kita kehilangan orang-orang baik, kita kehilangan permata. Ya, sebab itu perlu kita menghargai orang yang ada orang tengok, ustaz ni lama sangat dah jadi pemimpin dia dah. Berhentilah ustaz, saya pula nak jadi tempat ustaz. Dia kata, kalau tidak, bila lagi orang muda macam saya nak naik? Kita dah. Ada yang cakap macam tu. Misal lah, kalau ada orang cakap macam tu tuan-tuan, menunjukkan maknanya dia tidak tarbiyah betul tuan-tuan. Betul tak? Betul tuan-tuan? Orang tu elok lagi, belum muda, belum tua sangat, dia kata tua dah. Macam mana? Jadi maknanya menunjukkan kita tidak ikhlas berjuang. Kita tidak ikhlas berjuang kalau kita begitu. Kita begitu mudah ya melihat dunia ni. Jadi itu belum dapat lagi. Kalau dah dapat mungkin lagi parah lagi susah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang kelima, fadlu ahamiyatus salah, keutamaan salat. Dan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ju'ila qurrata aini fis salah, Tuhan jadikan kerehatan bagi aku, ketenangan jiwaku dalam salat, ya. Kemudian baginda juga menyebutkan, Sayyidina Umar menyebutkan kepada gubernur dia, dia kata, inna ahamma amrukum indi as-salah, perkara yang penting, perkara kamu yang paling penting bagiku adalah sembahyang. Faman hafizaha wa hafaza 'alaiha, siapa yang menjaganya dan melindungi dan meneruskan mengamalkannya, hafiza dinahu, maka pastilah dia dapat menjaga agamanya. Wa man dayaha fahuwa lima siwaha adya'u, siapa yang mensia-siakan salat, maka yang lain tentu akan lebih disia-siakan lagi. Jadi kalau semayang pun disia-siakan, yang lain amanah apa semua tu, duit apa semua memang akan tersia-sia. Jadi tuan-tuan, yang keenam yang kita dapat simpulkan adalah fadlu wa makanatu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaan dan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad ini sangat mulia. Walaupun dia nabi akhir zaman, tapi dia menjadi imam nabi-nabi yang lebih senior daripada dia. Bila dihimpunkan di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis pada malam Isra' Mi'raj itu, ya, dia salat menjadi imam, membayangkan martabat dia lebih tinggi dari martabat nabi-nabi yang lepas. Ya, itu jelas. Sebenarnya tuan-tuan dan sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj ini menjadi perbahasan para ilmuwan. Akal manusia tak mampu menganalisa Al-Quran untuk mendapatkan kebenaran. Akal manusia sangat terbatas. Memang banyak perkara yang masih tersembunyi di dalamnya. Hari ini kita simpulkan rahsia, mungkin lepas ini kita akan jumpa lagi rahsia-rahsia yang lain. Ya. Perkara yang ketujuh, pengajaran yang ketujuh ialah syaja'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaja'atul Rasul, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni berani. Isteri dia kata, jangan beritahu orang, nanti orang dustakan engkau, nanti orang pandang rendah engkau, wahai Muhammad. Jangan bagi tahu.
dia berani juga, dia beritahu kerana dia yakin bahawa dia benar. Ya, dia memang telah dibawa ke Sidratul Muntaha, dibawa ke Baitul Maqdis pada satu malam, dan malam tu juga dia balik. Dan ini satu yang sangat memang untuk masa dia mungkin memang satu sukar untuk dipercayai, tetapi dia berani bersuara dan menunjukkan bahawa dia adalah manusia jantan yang ada keberanian, dan dia yakin Allah membantu dia. Bila orang cabar dia, bagaimana masjid itu? Maka Jibril bawa masjid itu, perlihatkan kepada dia. Dan bagaimana Jibril boleh perlihatkan masjid? Saya rasa ini tak ada masalah. Kalau kita sekarang pun boleh tayang ke orang gambar masjid yang jauh. Sekarang ni pun ada satu lagi teknologi baru, yang orang boleh tayang dengan gambar apa semua. Dia macam benda tu macam bertubuh, pakai teknologi baru. Jadi kalau manusia boleh buat, takkan Tuhan tak boleh buat. Betul tuan-tuan? Jadi tak ada masalah. Tuhan tunjukkan sehingga dia bagi sebut, ini dia punya jendela dia dan sebagainya. Yang ke-8, bahawa risalah Rasulullah SAW ni adalah risalah yang universal. Dia bukan maknanya fahaman kampungan, fahaman kenegerian, fahaman bangsa, tapi dia adalah sesuatu yang bersifat universal, menyeluruh. Sekarang ni Islam ada di Korea. Saya pergi Korea, saya tengok Islam ada dekat Korea. Saya jumpa imam besar Korea. Imam besar Korea kata, saya minta ustaz tolong anak saya nak belajar dekat Malaysia ni, kat UIA. Saya kata insya-Allah kita perkenalkan dia dengan rektor, bekas rektor UIA. Dan bekas rektor UIA tolong anak dia, dan bekas rektor pergi ke Korea jumpa dengan imam itu. Dan kita pun sentiasa WhatsApp dengan imam tu. Imam tu selalu je call. Jadi sekarang ni Korea dengan Malaysia bukan suatu perkara yang jauh. Sekarang ni free je tuan-tuan. WhatsApp tu free je, tak kena bayar. Cuma bayar internet je lah. Itu. Jadi tuan-tuan, dunia dah jadi global. Orang daripada Amerika, daripada Iran, daripada Qatar, kita boleh call kejap aja. Dulu mana boleh? Betul tak? Betul tak? Dulu tak boleh. Sekarang ni boleh. Free. Dulu teruk lah. Jadi tuan-tuan sekalian, risalah baginda, risalah yang umum, dan baginda disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Muhammad, wahai Muhammad dan umatnya, umat yang perdana, litakunu syuhada 'alan nas, supaya menjadi saksi kepada orang ramai, dan wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan rasul pula menjadi saksi terhadap kamu, dalam surah Al-Baqarah 143. Pengajian atau pengajaran yang ke-9 yang kita dapat lihat adalah tentang manfaat. Kita mesti mengambil manfaat daripada pengalaman umat-umat silam. Umat silam yang hancur musnah bila mereka melakukan perbuatan liwat, homoseks. Perbuatan ini menghancurkan peradaban. Jadi kita mesti melihat bahawa tak mungkin umat akan menjadi umat yang mulia kalau banyak berlaku fenomena homoseks ini, yang sepatutnya kita kena tentang dan perangi. Yang ke-10, Islam dinul hidayah wal fitrah. Yang ke-10, Islam adalah agama hidayah dan fitrah. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan baginda telah diberi pilihan, iaitu susu dan madu. Bila sampai saja daripada perjalanan sampai ke Baitul Maqdis, setelah melalui beberapa marhalah yang dibawa oleh burak itu, baginda dihidangkan oleh Jibril dengan susu dan madu. Baginda pilih susu, dan disebutkan bahawa ini adalah agama fitrah, dan engkau telah memilih yang tepat. Hudital fitrah atau asabtal fitrah,
amma innaka law akhadhtal khamra ghawat ummatuk. Dia kata Jibril alaihissalam, bila Nabi ambil susu, dia kata kau memang telah menepati fitrah, kau telah memilih yang fitrah, ya. Kalaulah kau pilih arak tadi, pasti umatmu akan menjadi umat yang sesat dan celaka, ya. Jadi agama fitrah ni termasuklah yang kita faham, ya, berkhitan, ya, potong janggut ataupun pendekkan janggut, potong misai, cabut bulu ari dan sebagainya. Ini adalah fitrah, termasuk berkhitan. Dan tadi dah kita sebut bahawa fitrah adalah agama Islam. Sebab itu Tuhan sebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dalam surah Ar-Rum ayat 30. Ya, halakan wajahmu wahai Muhammad kepada agama yang betul-betul hanif dan tuntas ini, agama fitrah yang selaras dengan fitrah Allah, di mana manusia dibentuk dan dicipta selaras dengannya, tidak ada tukar ganti dalam penciptaan ilahi, dalam ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang sangat bernilai, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Bila Nabi kata syariat Islam itu di antaranya hudud, ada orang kata laksana hudud tidak adil. Ada orang kata tu, Melayu kata, ya. Yang itu kita heran, ya. Tapi orang-orang ni semua tak tahu. Dan kita dah sebut tadi, ya. Kalau kita nak fikirkan hal tu, banyak yang tidak adil yang kita kena tinggalkan, dan kita akan menjadi manusia yang tidak bertamadun kalau kita kembali tidak berkhatan semula, kerana menganggap perkhatan itu tidak adil. Kerana orang kafir tak khatan, jadi kita kena khatan, wah itu tidak adil. Masuk Islam kena khatan, wah tidak adil. Jadi untuk adil, ya sama-sama tak payah khatan. Kalau kita guna akal begitu, memang lamalah kita jadi balik zaman, ya, zaman dahulu kala, zaman unta, ya. Kemudian yang ke-11 yang kita boleh faham ialah melihat teknik pengajaran secara musyahadah dan muayyanah. Maknanya mengajar, membimbing, mendidik melalui pandang dengar, melihat sendiri, pandang dan dengar, dan mempengaruhi dan mengalaminya sendiri. Jadi pengajaran yang paling berkesan ialah melalui al-musyahadah wal nazar, iaitu melihat, merasai, mengalami. Jadi ini di antara yang boleh kita gunakan semasa kita mendidik anak-anak kita. Macam mana boleh kita didik secara merasai pengalaman itu? Tuan-tuan, baca maksurat, hari yang kita baca maksurat dengan hari kita tak baca maksurat berbeza. Kita boleh ajar anak kita, cuba baca ini dan tengok hari itu, terasa. Dan jangan baca dan cuba rasa, berbeza. Jadi di sini boleh kita, ya, gunakan pendekatan al-musyahadah wal muayyanah, ya, dengan ainul yaqin, ya. Jadi tuan-tuan, ini salah satu di antara kaedah pengajaran dalam Islam, ya. Itu pengajaran yang ke-11. Pengajaran yang ke-12, kita tahu bahawa asluddin wahid wa huwa tauhid. Teras agama adalah satu, iaitu tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Musa nabiullah, Isa rasulullah dan sebagainya. Itu yang kedua tu berbeza. Tapi terasnya asyhadu an la ilaha illallah itu tetap satu. Jadi tuan-tuan, ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Dan tidak kami utus sebelummu wahai Muhammad para rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi maknanya trust ini sama. Tidak ada Tuhan yang adil, yang betul, yang benar, yang hak, yang wajib disembah kecuali aku. Jadi kalau Tuhan ni suruh kita buat sesuatu, perlukah kita nak mempersoalkan Tuhan? Perlukah kita persoalkan kebijaksanaan Tuhan? Kenapa Tuhan suruh pergi haji? Saya nak tahu apa sebab. Kenapa tak suruh pergi New York? New York saya boleh naik Boeing, boleh tengok macam-macam, naik macam-macam lagi, mainan macam-macam. Di sana mana ada benda tu dia? Jadi misalnya kalau dipersoalkan begitu, maknanya kita bukan orang Islam betul lah. Kita ni orang kaki bangkang, bukan orang yang pasrah, tapi kaki bangkang. Apa saja dibangkang. Tuhan kata pergi perang, engkau ajalah dengan Tuhan kau pergi perang wahai Musa, kata Nabi, kata Bani Israel, dia bangkang. Semua dibangkang. Ini nak cari apa namanya lembu ni, apa ni? Lembu macam mana? Kata dia, cari lembu. Kalau dia pergi cari lembu, dah dapat dah. Tapi pasal dia ni kaki bangkang, apa lembu ni? Lembu apa ni? Lembu macam ni. Cuba bagi tahu ni, lembu macam mana? Kuning macam mana? Kata dia. Jadi kaki bangkang ni tuan-tuan akan lebih susah lagi, ya. Dia akhir zaman dia lebih susah. Jadi kita jangan jadi kaki bangkang. Kalau tak pandai, belajar dengan orang yang pandai, ya. Jangan anggap kita pandai semua. Kita pandai bab lain. Betul tuan-tuan? Dr. Mahathir hanya pandai bab soal mengubat orang. Soal akhirat, soal syurga dan soal dalil agama ni, dia bukan boleh pakai otak saja. Dan kalau pakai otak pun, kalau dia boleh bincang dengan orang yang memang belajar betul-betul, orang akan beritahu letaknya keadilan dalam Islam. Skema keadilan itu tidak letaknya di atas. Yang paling atas sekali adalah ubudiyah, iman, taslim. Islam tu atas sekali. Sebab itu tidak ditunjukkan sangat soal keadilan, soal Islam, ubudiyah, fa'budun, ibadah, sembah. Itu dulu. Kalau tak mau sembah, tak mau serah, tak mau ikut, itu masalah dia. Jadi jangan tunggang langgangkan. Tuhan tak pernah jadikan pemikiran tentang keadilan untuk kita menerima ajaran dia. Sebab keadilan ni perkara yang tidak mudah difahami. Tak mudah difahami. Wa aqsitu, kata Tuhan, berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tapi Tuhan tahu dalam mencari keadilan ni kita kadang-kadang tak clear. Sebab itu bukan itu yang sangat nak ditekankan dalam Islam. Yang ditekankan adalah soal iz'an, soal kepatuhan, penerimaan, pasrah kepada Allah, setuju Tuhan tu Tuhan kamu yang maha tahu. Kalau kamu masih persoalkan keadilan, ketidakadilan Tuhan, oh ini kenapa anak perempuan dapat 2 bahagian, anak lelaki dapat 1 bahagian, ini tidak adil. Wah, ini sudah mula, ya. Kamu ni Tuhan nombor berapa? Kalau kamu ni lebih hebat daripada Tuhan ke? Betul tuan-tuan? Bila orang kata Nabi, Tuhan kata hak waris anak gadis sekian, anak laki-laki sekian, dia persoal, pasal apa anak laki-laki dapat 2 bahagian? Ada jawapan dia, tapi terimalah dulu. Jawapan dia ada. Betul tuan-tuan? Jawapan ada. Tuan-tuan, itu yang ke-12. Dan disebutkan di sini rasul-rasul itu adalah saudara. Mereka itu adalah dihubung kaitkan dengan
persaudaraan, wa annahum jami'an ikhwah. Dan Rasulullah SAW menegaskan dalam banyak keadaan di mana baginda menyebutkan mengenai Nabi Allah Yunus, dia kata akhi kana nabiyan, saudara saya dan sebelumnya dia adalah nabi, wa ana nabi, dan saya juga seorang nabi. Dan baginda Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abi Hurairah, kalau Rasulullah SAW, ana aulan nas bi Isa bin Maryam fi dunia wal akhirah, saya orang yang paling utama memihak kepada Isa bin Maryam di dunia dan akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun, ya, dan nabi-nabi ini adalah bersaudara kerana hubung kait, ya, li'ilad, kerana hubung kait berkaitan dengan mission dan risalah Tuhan tadi. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbagai, wa dinuhum wahid, tapi agama mereka adalah satu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ini antara kesimpulan ajaran atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada, ya, Isra' dan Mi'raj, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pada malam ini nampak kita baca Isra' Mi'raj, ya, tapi kita bawa satu kesimpulan yang agak berbeza sedikit, dan kita tambah bahawa umat tidak mungkin boleh maju dan meningkat kalau sekiranya dia mengalami banyak keadaan kejahatan, ya, crime, jenayah, banyak, umat rosak. Saya sebutkan, saya pergi di Korea, peratus crime, peratus jenayah di Korea jauh lebih rendah dari Malaysia. Pasal apa? Di negara kafir, negara yang tak ada Quran, tidak pergi Mekah, tidak makan kurma, tak makan air Zam-Zam. Orang dia menyembah berhala, menyembah macam-macam mazhab yang lain, tuhan-tuhan lain. Kenapa masih jenayah mereka lebih kurang? Ini menunjukkan kita tidak mencapai martabat khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita masih lagi, ya, berada di tahap yang bawah. Islam pun tak kenal, tak tahu, ya, orang yang dah jadi ketua pun tak mengaji, tak salat, tolak hudud dan sebagainya. Dan orang, sebab itulah makanya kita mengalami banyak keadaan, ya, kekecewaan. Panda lebih bernasib baik daripada rakyat miskin. Panda lebih bernasib baik. Sebab itu ada orang nak jadi panda lah. Ada orang di Kedah, dia mula pakai baju panda, dia nak jadi panda. Harap dia akan dapat bantuan, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini dunia dah mula nak terbalik. Kita harap kita dapat betulkan dunia ini. InsyaAllah kita, ya, jumpa lagi dalam masa yang lain dengan tajuk yang lain, ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.